Kemalangan helikopter Tan Sri Yahya Ahmad bukan sabotaj. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Antara paparan utama malam ini, Kabinet Arah Polis siap sedia hadapi kemungkinan kemasukan pendatang Indonesia. Tempoh pindah berakhir, masa depan 67 murid SJKC Damansara jadi tanda tanya. Berita utama bersama Suhaimi Ahmad. 100,000 biji pil ekstasi dianggarkan bernilai 10 juta ringgit dirampas oleh pihak kastam ketika cuba diseludup ke negara ini. Pil khayal itu dipercayai dibawa masuk dari Jerman melalui sebuah syarikat penghantaran cepat. Rampasan dilakukan di syarikat penghantaran cepat berkenaan 23 Februari lalu. Hasil pemeriksaan, kastam menemui 100 bungkus pil ekstasi di dalam 2 unit perkakasan komputer. Setiap bungkusan mengandungi kira-kira 1,000 biji pil. Siasatan awal menunjukkan bahawa pil-pil ni adalah dihantar daripada Germany ke sebuah alamat di sebuah kondo di Kuala Lumpur. Kita pun telah memeriksa kondo itu, didapati ianya tidak didiami oleh sesiapa, merupakan satu kondo yang kosong dan kita masih lagi menjalankan siasatan. Ia adalah rampasan terbesar membabitkan pil ekstasi setakat ini. Rampasan terbesar sebelum ini pernah dilakukan pada 29 Julai 1999. Rampasan 50,000 biji pil ekstasi bernilai 2.5 juta ringgit itu turut menggunakan cara penghantaran cepat. Mengikut Akta Dadah Berbahaya 1952, perbuatan mengimport atau memiliki 50 gram atau lebih pil ekstasi adalah dianggap sebagai pengedar. Manakala mengikut Seksyen 39B, hukuman mati boleh dikenakan terhadap mereka yang bersalah. Nilai sebiji pil ekstasi di pasaran gelap tempatan adalah antara RM50 dan RM100. Di Pulau Pinang, pihak polis berjaya menumpaskan sindiket memproses dadah terbesar di seberang Perai Utara dengan tertangkapnya 2 orang termasuk seorang wanita Selasa lalu. Dalam serbuan itu, polis turut merampas 12 ketul heroin mentah seberat hampir 5,000 gram dan lebih 6,000 gram heroin. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara, Asisten Komisioner Abdul Wahab Ahmad berkata atas maklumat orang ramai, sepasukan anggota dari cawangan jenayah Seberang Perai Utara membuat serbuan di Taman Desa Murni jam 11.30 malam. Polis turut merampas 11 butir peluru .38, 30 kg serbuk putih dipercayai kafein, 2 mesin pengisar, 2 ketuhar gelombang mikro dan 15 botol bahan perwarna. Selain itu, 1 alat penimbang, 1 alat sil plastik dan sebuah dapur memasak selain beberapa peralatan lain yang digunakan untuk memproses dadah juga dirampas. Tangkapan ini merupakan salah sebahagian daripada anggota sindiket pengedaran dadah di negeri Pulau Pinang yang mana pada 16 hari bulan 2 Februari yang lepas, Jabatan Narkotik Pulau Pinang juga telah menangkap seramai 11 orang ahli sindiket tersebut. Berikutan tangkapan itu juga, anggota dari Jabatan Narkotik Negeri telah menyerbu sebuah pangsa puri di Georgetown dan menahan seorang lagi wanita berusia 22 tahun sehari selepas itu. Pada serbuan kedua itu, 108 gram ganja, sejumlah pil ekstasi, serbuk pil WY, pil Iramin, syabu dan pil Roche dirampas. Kedua rampasan itu bernilai lebih RM300,000. Mahkamah Koroner Raub hari ini memutuskan tiada sebarang unsur niat jahat, perancangan atau sabotaj dalam kemalangan helikopter yang mengorbankan pengerusi kumpulan DRB Highcom Tan Sri Yahya Ahmad, isterinya dan juruterbang pesawat itu. Mahkamah bagaimanapun tidak dapat menentukan punca sebenar kemalangan yang berlaku pada 3 Mac 1967. Magistrate Kamal Azhira Hassan yang bertindak selaku koroner membuat keputusan itu selepas 19 saksi memberi keterangan pada siasatan inkuest yang berlangsung selama 32 hari. Keputusan yang dibuat katanya adalah berdasarkan keterangan yang ada. Berikutan itu, mahkamah tidak mempunyai pilihan lain selain memberikan keputusan terbuka terhadap punca kemalangan udara itu. Mahkamah juga berpuas hati bahawa kebanyakan komponen atau peralatan dalam helikopter itu masih berfungsi pada masa kejadian. Selain itu, tiada laporan atau keterangan yang menunjukkan laluan yang diikuti oleh helikopter itu tidak selamat pada waktu malam.
Namun, mahkamah bersetuju tahap keselamatan di tempat letak helikopter di Segambut tidak memuaskan. Helikopter Agusta A109E Power milik Gade Aviation Services Sendirian Berhad terhempas jam 11.15 malam di Kampung Atong, Jerangsang, Kuala Lipis. Selain Tan Sri Yahya, isterinya Puan Sri Rohana Uthman dan juruterbang Major Bersara Azlizan Abdul Manas turut terkorban. Ketika kejadian, helikopter berkenaan dalam penerbangan dari Kuala Lumpur ke Kuala Terengganu. Colombia membuat tawaran khas kepada pelabur Malaysia dengan memperuntukkan 3 juta hektar tanah bagi mengusahakan secara besar-besaran penanaman kelapa sawit di negara itu. Presidennya Andres Pastrana Arango berkata negaranya membuat tawaran itu kerana yakin dengan pengalaman Malaysia dalam menghasilkan pengeluaran minyak sawit. Laporannya bersama Azwaliza Azman. We are inviting, and as you could see, Colombia now is the fourth largest grower of palm oil. But we need foreign investment. We need your help. We need your expertise. We need your technology. We need your seeds. And in that way, we will create prosperity in this area. Ketika ini, pihaknya telah mengenal pasti satu kawasan seluas 20,000 hektar yang akan menjadi pusat bersepadu pemrosesan sawit. Katanya nilai pelaburan dianggarkan 300 juta ringgit. Presiden Pastrana Arango ditemui ketika menghadiri Majlis Dialog Anjuran Institut Kepimpinan dan Strategi Asia asli di Ibu Negara siang tadi. Dalam ucap tamanya, beliau mengukakan beberapa cadangan bagi memperkukuhkan kerjasama industri minyak sawit di Malaysia dan Republik itu. Antaranya membeli 8 juta benih sawit dari Malaysia sebagai usaha untuk menanam sawit di 500,000 hektar tanah dalam masa 20 tahun. Colombia adalah pengeluar keempat terbesar pengeluaran minyak sawit di dunia. Republik Colombia juga akan memastikan pelabur Malaysia khususnya mendapat perlindungan pasaran di negara itu dalam usaha kerjasama mengkomersialkan potensi hasil semula jadi kedua-dua negara. Azwaliza Azman melaporkan untuk Buletin Utama TV3. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Promosi Minyak Kelapa Sawit, Datuk Harun Siraj, menyifatkan pelawaan Presiden Pastrana itu satu tawaran menarik. Sekiranya keadaan menarik, iklim pelaburan di negara itu menarik dan dari segi security, keselamatan, kita dapat berasa confident tentang kedudukan di sana dan juga ada financing. Bagaimanapun beliau berpendapat rundingan lanjut perlu diadakan bagi menjamin kedudukan pelabur Malaysia. Dalam pada itu, kepelbagaian penggunaan minyak kelapa sawit semakin mendapat perhatian pakar. Terbaru, seorang profesor dari Universiti Shanghai, Li Fanluo, membuktikan formula minyak berasaskan kelapa sawit bukan sahaja boleh digunakan untuk kenderaan, malah juga mampu menjana kuasa elektrik. Laporannya bersama wartawan Muhammad Junai di Subuh. Minyak campuran ini dihasilkan dari teknologi akusto-optik. Ia hasil campuran berasaskan kelapa sawit, air dan serta sejenis bahan tambahan berasaskan tumbuhan. Teknologi yang diasaskan Profesor Low ini diberi nama 031. Ia membabitkan proses peleraian bahagian molekul minyak dan air melalui penggunaan gelombang bunyi dan cahaya laser. Sejenis bahan campuran berasaskan tumbuhan turut disebatikan dalam proses itu. Ini mempercepatkan peleraian molekul minyak dan air dan akhirnya menghasilkan sebatian bahan api. Lepas campur, boleh guna motorcar, generator, power station, boiler, dan guna lain. Dia punya asap putih, tak poisonous. Profesor Low tiba di negara ini bagi mencari pihak yang berminat menghasilkannya secara komersial. Formula 031 ini yang dihasilkan oleh Profesor Low mungkin menjadi salah satu penyelesaian bagi menghasilkan dan memperbagaikan produk berasaskan kelapa sawit. Di samping itu, ia juga boleh digunakan bagi memperkembangkan industri diesel di negara ini. Bagi membuktikan ia sesuai digunakan, bahan api berasaskan minyak sawit itu diuji pada sebuah lori berenjin diesel. Penjualan berleluasa minuman keras, punca nahas maut di Limbang. Penduduk miskin di Melaka diberi air bersih percuma.
tulisan Jawi itu sudah semakin terpinggir, ya, sudah tak dipentingkan lagi. Even walaupun dalam pengajaran, ya, di sekolah-sekolah pun dah. Dan kita boleh kira lah, ya, boleh kira dengan jari. Kalau tidak dihidupkan kembali dengan cara yang berkesan, ya, secara tegas, secara serius, ya, satu hari nanti tulisan Jawi ini akan menjadi juga seperti tulisan Sanskrit dan tulisan-tulisan purba yang lain. Ya, kita akan tahu namanya sahaja Jawi, tapi kita tak tahu lagi apa itu Jawi. Ya. Jadi langkah-langkah perlu dibuatlah secara drastik. Ya. Projek Koridor Raya Multimedia MSC terus mendapat pengiktirafan. Sehingga kini 40 syarikat bertaraf dunia dan mendapat status MSC telah mula beroperasi di Malaysia. Dan jumlah itu dijangka meningkat kepada 50 syarikat menjelang tahun 2003. Menurut Pengerusi Eksekutif Perbadanan Pembangunan Multimedia MDC, Tan Sri Dr. Othman Yub Abdullah, syarikat-syarikat antarabangsa itu termasuk anak-anak syarikat atau gabungan kepada syarikat multinasional seperti Siemens, Nokia dan Microsoft. Tambah beliau, sehingga 23 Februari lalu, 457 syarikat telah mencapai status MSC, 62% daripadanya syarikat tempatan, manakala baki 38% adalah syarikat asing. MDC juga telah mengenal pasti 1,200 industri kecil dan sederhana tempatan yang berpotensi mencapai status MSC dan usahawan tekno yang terbabit dengan pengendalian teknologi maklumat dan komunikasi ICT. Tan Sri Othman juga berkata, mulai tahun 2003, projek MSC akan dikembangkan ke seluruh negara membabitkan Pulau Pinang, Johor dan Sarawak. Jadi Pulau Pinang ke Kuching, Johor Bahru adalah kawasan-kawasan yang saya fikir akan mendahului negeri-negeri lain dalam proses roll out MSC. Terdahulu, Tan Sri Othman menerima cek sumbangan penaja bagi program Anugerah Teknologi Maklumat dan Teknologi MSC Asia Pasifik APMITA 2000. APMITA 2000 akan berlangsung pada 21 Mac ini. Kabinet mengarahkan pasukan polis menambah kekuatan sebagai persediaan kemungkinan kemasukan pendatang Indonesia berikutan perkembangan di negara itu akhir-akhir ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi berkata penambahan itu termasuk meningkatkan kekuatan pasukan polis marin bagi mengawal perairan yang bersempadan dengan negara jiran Indonesia. Kabinet telah pun membuat arahan dulu supaya diperbesarkan lagi kemampuan pihak polis untuk menjaga kawasan pantai kita, Marine Police. Dan dengan itu kita harap akan berkuranglah nanti bilangan pendatang-pendatang tanpa izin. Beliau mengulas mengenai perkembangan di Indonesia kebelakangan ini, terutama perbalahan antara kaum Dayak dan Madura di Kalimantan Tengah. Jumlah anggota, kekerapan dan kawasan tumpuan kawalan akan ditentukan oleh pihak polis. Bagi kawasan perairan luas, tugas mengawal dipertanggungjawabkan kepada Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Pada masa yang sama, kerajaan juga berharap pihak pemerintah Indonesia dapat mengawal pengaliran keluar rakyatnya ke negara ini. Datuk Seri Abdullah sebelum itu melancarkan pertandingan menulis esei dan kuis pelaburan peringkat kebangsaan sempena Minggu Saham Amanah Malaysia 2001 di Bangi. Dalam ucapan perasmiannya, Datuk Seri Abdullah mengingatkan agar rakyat tidak mudah terpengaruh dengan kemunculan pelbagai skim cepat kaya. Ini kerana kerajaan telah mengadakan pelbagai skim saham amanah yang menjanjikan pulangan yang menguntungkan. Dan lain-lain lagi. Sebab itu, apabila muncul skim cepat kaya, maka orang yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan mengenai pelaburan cepat terjebak kerana kononnya dijanjikan keuntungan yang besar. Tidak ada keuntungan yang dijanjikan, kerugian tetap ada. Matlamat akhirnya ialah untuk mendapat keuntungan tetapi menerima kerugian yang besar kerana wang yang dilaburkan lesap. Dulu saya kata dah dalam majlis umpama ini bukan skim cepat kaya,
Ini skim cepat miskin. Melalui pelaburan yang selamat dan dijamin kerajaan, ia akan dapat mengukuhkan kedudukan kewangan pelabur di masa depan. Seorang bekas kaki tangan kanan Malaysia Kini.com mendedahkan gerbang berita internet itu menerima sejumlah besar wang dari dana yang dipercayai mempunyai kaitan dengan spekulator mata wang George Soros. Bekas editor berita Chong Yen Long berkata ketua pegawai eksekutif gerbang itu, Pramesh Chandran, ketika mesyuarat syarikat pada 17 Februari lalu, menjelaskan bahawa Malaysia kini menerima RM188,000 dari dana pinjaman pembangunan media MDLF dipercayai dibiayai oleh Soros. Dalam temu bual dengan bernama hari ini, Chong yang meletak jawatannya berkuat kuasa semalam berkata tindakannya itu dibuat kerana wujudnya perbezaan fundamental dengan Ketua Pengarang Malaysia Kini, Stephen Gunn. Katanya beliau kecewa apabila gerbang berita itu yang sentiasa mendakwa mengenai keterbukaan, ketelusan, tanggungjawab dan kebenaran hanya bercakap separuh benar. Beliau berasa terkilan kerana merahsiakan pembiayaan MDLF itu kepada kaki tangan kanannya. Beliau hanya menyedarinya setelah Far Eastern Economic Review FEER pada 1 Februari lalu melaporkan kaitan pembiayaan Malaysia Kini dan Soros. Stesen Kuala Lumpur Central akan mula digunakan 15 Mac ini. Pengerusi Eksekutif Kuala Lumpur Central Sdn Bhd, Datuk Seri Abdul Rahman Maidin berkata apabila beroperasi kelak, ia akan menjadi stesen yang menghubungkan rangkaian kereta api dan perjalanan udara utama secara terus. Menurut Datuk Seri Abdul Rahman, hubungan rangkaian kereta api secara terus itu menawarkan 4 rangkaian kereta api. Ia adalah KTM Intercity Service, KTM Commuter, Putra Light Rail Transit dan Express Rail Link Network. Datuk Seri Abdul Rahman sebelum itu hadir pada Majlis Permeteraian Perjanjian Terbitan Bond Security Islam berasaskan prinsip Al-Bai Bitaman Ajil sebanyak RM920 juta. Majlis disaksikan oleh Timbalan Menteri Kewangan Datuk Dr. Syafi Saleh. Terbitan bond berkenaan disokong oleh kemudahan kredit pusingan sebanyak RM800 juta yang disediakan oleh Bank Pembangunan dan Infrastruktur Malaysia Berhad. Sejumlah RM400 juta dari terbitan bond itu akan digunakan bagi membiayai semula pinjaman sedia ada. Manakala selebihnya bagi penyiapan kerja prasarana dan pembangunan komersial di stesen KL Central. Infineon Technologies Malaysia mensasarkan peningkatan 10% dalam pengeluaran komponen semikonduktornya tahun ini. Serentak itu, jangkaan perolehan sebanyak RM3.5 bilion juga diramal untuk tahun ini dan RM5 bilion untuk tahun depan. Ia berdasarkan kualiti produk nilai yang ditambah untuk pasaran ekspor dan pembukaan sebuah lagi kilang ujian dan pemasangan di Krubong Melaka. Laporan selanjutnya bersama wartawan Azrul Amil Amir. Infineon Technologies yang juga anak syarikat Siemens telah melabur kira-kira RM3 bilion untuk kedua-dua kilang berkenaan. Menurut pengarah urusannya, Will Floyd, kilang baru di Krubong ini akan menumpukan pengeluaran komponen-komponen inframerah maju. Sementara kilang utama di Batu Berendam akan terus mengeluarkan semikonduktor kuasa, diod dalam teknologi muka, transistor tersendiri dan produk memori terkini. When you take our total product portfolio in consideration, we are still growing over 10% this year. And that's primarily because of the variety we have in our product portfolio. It goes from automotive, industrial, to PC applications, telephone, wireless. Infineon Technologies kini mengeksport 40% daripada keluarannya ke Eropah, 30% ke Amerika Syarikat dan 30% lagi ke Asia, terutama Jepun, China dan Singapura. Tambah Floyd, kilang baru di Krubong ini akan menawarkan lebih 1,100 peluang pekerjaan. Kilang yang berkeluasan 5,400 meter persegi ini telah dilancarkan oleh Ketua Menteri Melaka, Datuk Wira Muhammad Ali Rustam. Pembinaan kilang Infineon Technologies di Krubong Melaka ini adalah kesinambungan daripada kilang yang telah mula beroperasi sejak tahun 1974 di Batu Berendam. Kewujudan kedua-dua kilang ini dilihat telah membantu pertumbuhan ekonomi khususnya di sekitar Melaka dan telah menyumbang lebih RM360 juta dalam aktiviti ekonomi di negeri ini. Azrul Amil Amir melaporkan untuk Buletin Utama TV3.
Beralih ke laporan saham, harga saham di Bursa Saham Kuala Lumpur hari ini ditutup tinggi. Indeks komposit menokok 1 mata kepada 703. Indeks perusahaan susut hampir 5 mata kepada 1,246. Sebanyak 75 juta saham bernilai 184 juta ringgit diniagakan. Pada penutup, kaunter rugi mengatasi untung sebanyak 386 berbanding 182. 192 kaunter diniagakan tidak berubah. Dan di pasaran tukaran asing ringgit ditutup bercampur-campur berbanding beberapa mata wang utama dunia. Nasib 27 orang kontraktor pungutan sampah Bumiputra dari Konsortium Ampang Jaya Sdn Bhd KAJ yang ditamatkan kontrak mereka oleh Majlis Perbandaran Ampang Jaya MPAJ akan ditentukan oleh Kerajaan Negeri Selangor sedikit masa lagi. Menteri Besar Selangor, Datuk Dr. Muhammad Khair Toyo bersetuju menemui mereka ekoran keputusan MPAJ membuka tender kontrak pungutan sampah dan pembersihan yang baru di Ampang Jaya. Laporan seterusnya bersama wartawan Karam Singh Walia. 3 hari lalu, 27 kontraktor KAJ menemui saya untuk meluahkan rasa tidak puas hati terhadap tindakan MPAJ membuka tender pungutan sampah dan pembersihan bagi kawasan Ampang Jaya, Selangor. Mereka termasuk Setiausaha Persatuan Konsortium, Kontraktor Bumiputra Sisa Pepejal dan Pembersihan Selangor Perkasa Abdul Hakim Awab. Jadi barang siapa yang tersingkir dari industri ini sekarang, amat tipis peluangnya untuk kembali bersama. Dan kita amat kesalah jika ahli-ahli ini yang sekian lama dalam melabur dalam bidang ini sejak dari di bawah majlis tempatan dari dulu, ada yang hingga lebih dari 10 tahun, kelengkapan dan segala apa pelaburannya adalah sia-sia belaka lah. Ramai di antara mereka telah diiktiraf sebagai kontraktor berhemah tinggi dan bertanggungjawab oleh MPAJ sendiri melalui pemberian sijil-sijil. Dan kemarin, Buletin Utama mengemukakan dilema KAJ ini kepada Menteri Besar Selangor pada sidang akhbar selepas mesyuarat mingguan Esko Kerajaan Negeri di Shah Alam. Saya dipahamkan oleh kerana ketidakpuashatian Perdana Orang Tempatan terhadap khidmat yang telah disediakan oleh konsortium ini. Maka saya diberitahu mereka mengambil Perdana pendekatan untuk menukar kontraktor ini. Dan saya rasa kita akan lihat apa tindakan kita boleh ambil dalam hal ini. Tapi kalau ikut undang-undang dia sah. Sehubungan itu, beliau meminta mereka yang terbabit dengan keputusan MPAJ berjumpa dengannya segera. Petang semalam, kru Buletin Utama membuat tinjauan rambang di sekitar Ampang Jaya untuk mengenal pasti tahap dan mutu perkhidmatan pungutan sampah dan pembersihan yang disediakan oleh KAJ. Sepanjang saya berada di sini, saya rasa tak ada masalah yang timbul lah. Malah ada peningkatan dari segi mutu perkhidmatan mereka. Pasal mula-mula dulu ada seminggu sekali je kutip sampah. Kemudian dia ada 2-3 kali lah, tambah lebih elok lah. Memang okey setakat ini dia orang. Because the Taman Seri Wiki area, kira orang yang duduk sini orang yang elit, orang yang ada pendidikan. Jadi dia orang buat kerja pun tak boleh sembarangan. Ya tak? Mesti dia buat dengan cara baik. Ya tak? Yang setahu saya lah, because saya hari-hari ada kawasan ni, saya tahulah. Tindakan MPAJ untuk menamatkan kontrak 27 kontraktor itu turut mengejutkan beberapa pekerja syarikat berkenaan. Bagi pihak saya, kalau ditamatkan kontrak ni susahlah bagi. Tengok. Bagi kami ya. Sebab punca rezeki kami di sini. Dan kami pun ada tanggungan.
Dan saya harap kalau pihak yang berkuasa dapat bantu kami di sini. Dan saya minta sangatlah kalau boleh, kalau kami ini, kalau dibela nasib kami ini di sini, kalau disambungkan kontrak kami di sini, bolehlah kami memberi perkhidmatan. Selama ini pun kami di sini dengan penduduk di sini, masyarakat di sini tak ada masalah. Susah nak cari kerja kan. Saya orang susah. Anak ramai kan. Macam mana nak bagi makan dia. Semua sekolah kan. Kami cuba mendapatkan ulasan daripada Yang di-Pertua MPAJ Ahmad Kabit di pejabatnya, tetapi diberitahu beliau berada di tempat lain kerana urusan rasmi. Justru kami terus ke Syarikat Alam Flora Sendirian Berhad di Shah Alam untuk mendapatkan ulasan mengenai prestasi perkhidmatan 27 kontraktor KAJ. Ikut penilaian Alam Flora sendiri, prestasi kontraktor-kontraktor yang sedia ada, iaitu 51 kontraktor ini, memang memuaskan. So pandangan kita ialah lebih baik kita teruskan dan memajukan kontraktor yang sedia ada. Ditanya mengenai kedudukan dan nasib semua kontraktor terbabit, Siraj mengatakan syarikatnya terpaksa akur dengan arahan kerajaan pusat. Kita ikut sahaja apa yang diarahkan oleh kerajaan pusat, iaitu Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan dan juga EPU, pihak EPU. Iaitu kekalkan kontraktor yang sedia ada. Kenyataan ini sekaligus mengeruhkan keadaan kerana arahan daripada dua pihak yang berlainan ternyata bercanggah. Ini memerlukan perhatian serius Kerajaan Negeri Selangor. Tindakan MPAJ menggugurkan 27 orang kontraktor Bumiputera pemungut sampah daripada meneruskan perkhidmatan mereka boleh dianggap keterlaluan. Jelas tinjauan kami di Ampang Jaya mendapati masyarakat tempatan puas hati dengan mutu perkhidmatan kontraktor-kontraktor yang anggap diri mereka dianiayai oleh MPAJ. Kerajaan negeri perlu bercampur tangan agar keputusan muktamad dapat diperolehi melalui rundingan yang bersifat berhambakan tangan, bersaksikan mata dan berhakimkan hati. Karam Singwalia melaporkan untuk Buletin Utama TV3. Masa depan 67 murid sekolah jenis kebangsaan Cina Damansara masih menjadi tanda tanya apabila gagal berpindah ke premis baru atau memohon ke sekolah lain. Ibu bapa murid berkenaan tetap enggan membenarkan anak mereka berbuat demikian meskipun tempoh 60 hari yang diberikan berakhir hari ini. Pang Ching Fei melaporkan. Mengikut Akta Pendidikan 1996, mana-mana murid yang gagal menghadirkan diri ke sekolah selama 60 hari berturut-turut akan diberhentikan dari sekolah. Berdasarkan akta itu, kemungkinan besar nama 67 murid berkenaan akan dipotong dari senarai Jabatan Pendidikan Selangor. Tinjauan TV3 siang tadi mendapati murid berkenaan masih belajar di sebuah rumah ibadat berhampiran bangunan lama sekolah berkenaan. Semua ibu bapa telah membuat keputusan bahawa mereka akan terus hantarkan anak mereka ke tokong ini yang sementara ini dan terus belajar mereka. Sementara itu, di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Poi Chai 2, satu mesyuarat tertutup diadakan membabitkan pihak pengurusan sekolah dengan Jabatan Pendidikan Selangor. Bagaimanapun, mereka yang terbabit enggan membuat sebarang ulasan. 3 Januari lalu, lebih 1,400 murid SJKC Damansara dipindahkan sementara ke SJKC Poi Chai 2, Bandar Utama. Ia bagi menunggu siapnya sekolah baru di Tropicana. Permohonan dibuat oleh Lembaga Pengelola dan PIBG SJKC Damansara tahun lalu atas faktor keselamatan dan saiz sekolah yang tidak dapat menampung bilangan murid yang tinggi. Perbadanan Air Melaka PAM mengambil pendekatan penyayang dengan membekalkan air bersih kepada semua penduduk miskin di negeri Melaka. Untuk tujuan itu, PAM menulis surat kepada semua pengerusi Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK meminta maklum balas mengenai penduduk miskin di kawasan masing-masing. Siang tadi, pegawai PAM yang diketuai oleh timbalan pengerusinya Hasnur Husin memasang paip untuk bekalan air percuma kepada seorang penduduk di Kampung Bukit Beringin, Durian Tunggal. Perbadanan Air Melaka mengambil langkah untuk mengenal pasti mana-mana rumah orang miskin yang masih belum mendapat bekalan air. Maka pada hari ini kita telah
pun memasang paip di rumah Puan Buruk binti Leman. Katanya penyaluran air ke rumah orang miskin adalah sebahagian kempen kerajaan negeri untuk menjadikan hari Jumaat sebagai hari kebajikan. Setakat ini 2 keluarga telah menikmati kemudahan ini, iaitu di Masjid Tanah dan Alur Gajah. Kos pemasangan sebanyak RM500 dan bil bulanan dibiayai sepenuhnya oleh perbadanan. Gejala penjualan minuman keras secara terbuka di tepi jalan bukan perkara baru bagi penduduk di daerah Limbang, Sarawak. Kebanyakan peniaga beroperasi tanpa lesen dan faktor itu dikatakan punca utama banyak kemalangan maut berlaku di daerah berkenaan. Sementara itu, penduduk meminta pihak berkuasa tempatan mengambil tindakan tegas untuk mengawalnya. Laporan seterusnya bersama wartawan Kamarudin Mape. Mengikut statistik yang dikeluarkan Polis Trafik Daerah Limbang, sepanjang tahun 2000 saja, lebih 20 kes kemalangan maut dicatatkan. Antaranya adalah kemalangan di kilometer 6 Jalan Kubung Tedungan 22 Ogos tahun lalu yang mengorbankan 15 orang sekaligus. Dalam kemalangan itu, sebuah van sekolah bertembung dengan sebuah lori kontena yang dilaporkan dipandu seorang yang sedang mabuk. Berikutan itu, penduduk mahu pihak berkuasa tempatan mengambil tindakan tegas terhadap penjual minuman keras tanpa lesen serta mereka yang memandu dalam keadaan mabuk. Semuanya minuman keras saja tuh di siring-siring jalan tuh. Sampai jadi apa nak dibuat sekarang? Untuk membenteraslah kalau dapat tuh, membenteraskan penjualan minuman keras atau supaya ada lagi di kawasan pedalaman, di sempadan, apa-apalah. Sebenarnya minum keras ini dari dulu sudah wujudlah, banyak kejadian mabuk ataupun aksiden yang berlaku di bagian kelima ini. Karena itu saya minta pihak kerajaan mengambil tindakan lah yang sewajarnya untuk membenteraskan penjualan minuman keras ini. Residen Limbang Ubaidillah Abdul Latif ketika ditemui berkata aktiviti penjualan minuman keras sukar dibantras kerana setiap kali operasi dijalankan ia tidak berhasil. Sebenarnya pihak majlis tempatan tidak pernah pun mengeluarkan lesen-lesen bagi penjualan minuman keras. Memang kita tak buat pun. Yang ada sekarang ini mereka menjual secara haram. Dan masalahnya sekarang sikap yang tidak bertanggungjawab di setengah-setengah pihak di dalam masyarakat kita ini yang cuba mengaut keuntungan yang banyak tanpa mempedulikan nilai-nilai murni peraturan undang-undang ini yang menyukarkan kita. Bagi Adun Limbang, Datuk Amar James Wong pula, selain kesedaran dan sikap bertanggungjawab individu, masalah pemandu mabuk dapat diatasi dengan penggunaan alat penyukat pernafasan alkohol atau EBA secara meluas oleh polis di daerah itu. Itu lens transport. Mesti orang cek semua orang, everyone driver, drive, cek dia orang for macam di Australia, tempat lain. Australia betulnya. Seperti cek kita ada drive, betul ada arak, terus tangkap. Kemudian license pun cancel. Macam kalau ambil tindakan berat perkara ini, memang orang takutlah. Itulah tindakan yang patut diambil. Ketua Cawangan Trafik Limbang, Inspektor Muhammad Marzuki Muhammad berkata peningkatan 11 kematian pada tahun 2000 berbanding 8 pada tahun sebelumnya tidak ada kaitan dengan gejala minuman keras. Kebanyakan kes kemalangan itu katanya disebabkan kecuaian. Walaupun kes pemandu mabuk dilaporkan tidak ada hubung kait dengan jumlah kes kemalangan jalan raya di Limbang, perkara itu tidak boleh dipandang ringan. Kes menyayat hati 22 Ogos lalu yang mengorbankan 15 nyawa di kawasan ini tidak mustahil akan berulang jika masih ada pemandu yang tidak bertanggungjawab dan tidak menghiraukan peraturan jalan raya. Kamarudin Mape melaporkan dari Limbang, Sarawak untuk Bulletin Utama. Michael Schumacher alami detik cemas di litar Albert Park. Saya masukkan bersama Dalam Makmur sebentar nanti. Salam sejahtera. Litar Albert Park di Melbourne pembuka tirai perlumbaan Formula 1 2001. Pada latihan bebas petang tadi, pelumba Ferrari Rubens Barrichello mencuri tumpuan apabila mencatat masa terpantas. Pelumba Brazil itu mencipta kepantasan 1 minit 28.965 saat. Bagaimanapun rakan sepasukannya Michael Schumacher gagal menyelah apabila terbabit kemalangan. Gambaran detik-detik cemas lebih lanjut ikuti laporan Abu Bakar Atan di Melbourne, Australia. Mereka walaupun pada hari pertama, hari Khamis tidak ada perlumbaan, belum ada sesi latihan, tetapi 50,000 penonton datang untuk menyaksikan
persiapan pasukan-pasukan menjalani persediaan untuk perlumbaan hari Ahad ini. 50,000 pada hari Khamis dan tadi hari pertama sesi latihan tidak rasmi disaksikan hampir 100,000 penonton. Memanglah turut termasuk juga penyokong-penyokong fanatik pasukan-pasukan terkemuka seperti Ferrari dan McLaren. Jadi jumlah penonton yang begitu ramai sekali memberikan kemeriahan pada perlumbaan pertama di Melbourne yang akan berlangsung Ahad ini. Dan memang semua pasukan yang sempat beberapa pasukan yang sempat saya temui memang kebanyakannya telah menjalankan persiapan yang lebih teliti dan lebih bersedia melakukan banyak perubahan, termasuk juga perpindahan pemandu-pemandu mereka daripada satu pasukan ke pasukan yang lain. Jadi memang rata-rata termasuk juga mereka turut mengharapkan musim lumba kereta Formula 1 2001 ini akan lebih menarik kerana dianggapkan pada perlumbaan musim 2000 tidaklah begitu hebat kerana kebanyakan ataupun saingan hanya tertumpu kepada dua pasukan utama iaitu pasukan Ferrari dan McLaren, tetapi kali ini pasukan-pasukan lain, sekurang-kurangnya 2 atau 3 pasukan lain telah menjanjikan cabaran yang lebih sengit untuk memecahkan ataupun menyekat penguasaan yang sebelum ini sejak beberapa musim kebelakangan ini hanya tertumpu kepada pasukan Ferrari dan McLaren. Dan siang tadi berlangsung sesi kelayakan tidak rasmi bagi pasukan-pasukan dan satu kejutan ataupun satu berita yang agak menggemparkan ialah kemenangan Rubens Barrichello walaupun tumpuan lebih banyak diberikan di antara pemandu nombor 1 Ferrari iaitu Michael Schumacher dari Jerman dan juga pemandu pasukan McLaren iaitu Mika Hakkinen, tetapi sesi latihan hari ini telah dimenangi oleh rakan sepasukan Schumacher iaitu Rubens Barrichello dari Brazil yang mencatat masa terpantas 1 minit 28.96 saat. Manakala tempat kedua bukan Schumacher dan bukan Hakkinen tetapi sebaliknya pemandu dari Itali Jarno Trulli yang mewakili pasukan Jordan Honda telah mengejutkan pemandu-pemandu handalan untuk menduduki tempat kedua dengan masa 1 minit 29.267 saat setelah menghabiskan 35 pusingan. Dan yang lebih mengejutkan dan sedikit sebanyak sekarang ini menjadi bualan di kota Melbourne ialah aksi ataupun insiden yang menimpa Michael Schumacher, juara dunia 3 kali yang begitu cemerlang tahun lalu, yang juga berjanji untuk memberikan saingan yang lebih untuk menguatkan lagi cengkamannya selaku pemandu handalan dalam dunia Formula 1. Michael Schumacher telah ditimpa kemalangan apabila keretanya terbabas. Agak teruk keadaan keretanya tetapi Michael Schumacher tidak mengalami sebarang kecederaan dan sempat juga dalam latihan yang menghabiskan 27 pusingan dalam siri latihan. Siang tadi Michael Schumacher menduduki tempat ketiga dengan masa 1 minit 29.284 saat. Diikuti di tempat keempat David Coulthard, pemandu McLaren Mercedes, manakala pemandu utama pasukannya iaitu rakan pasukan Coulthard iaitu Mika Hakkinen di tempat kelima. Dan sesuatu yang turut menggalakkan untuk pasukan Sauber Petronas juga agak menggegar, terutama sekali dengan kemasukan pemandu mereka yang baru yang tidak pernah berlumba dalam lumba kereta Formula 1 iaitu Kimi Raikkonen dari Finland. Pemandu baru bagi Red Bull Sauber Petronas menduduki tempat ke-11 dengan masa 1 minit 31.453 saat, manakala seorang lagi pelumba pasukan Sauber Petronas iaitu Nick Heidfeld dari Jerman lebih baik pencapaiannya kerana Heidfeld memang pernah menjadi pemandu Peugeot Prost pada musim lalu. Heidfeld menduduki tempat ke-7 untuk pasukan Red Bull Sauber Petronas dengan masa 1 minit 30.345 saat. Jadi rata-rata memang saingan yang begitu menarik dijangkakan oleh khususnya oleh penyokong penonton-penonton di Melbourne menantikan perlumbaan pertama pembuka tirai musim 2001 di Albert Park Ahad ini. Terima kasih Bagatan. Dalam pada itu promosi menjelang sirkuit kedua Formula 1 di litar antarabangsa Sepang 16 hingga 18 Mac ini berlangsung hebat. Di Pulau Pinang pelancaran promosi itu dilakukan Ketua Menteri Tan Sri Dr. Koh Su Kun. Pameran dan promosi bermula hari ini dan berlangsung selama 4 hari sehingga 5 Mac ini. Menurut pengarah litar antarabangsa Sepang Adnan Syamsuddin, selain memberi pendedahan kepada peminat Formula 1, promosi diharap mempertingkatkan jualan tiket.
Selain Pulau Pinang, promosi yang sama juga turut dijalankan di Kuala Lumpur dan Johor Bahru. Momentum untuk Formula 1 kami jangka akan dapat meningkat lagi. Dan selazimnya yang mengikut apa yang kita alami pada tahun-tahun yang lalu, pembeli-pembeli daripada Malaysia selalunya menunggu, dan kami harap selepas bermulanya Formula 1 di Melbourne pada hari ini hingga hari Ahad ini, dan mula akan dapat mendedahkan siapakah yang jadi pemenang di Melbourne, dan dengan itu kami percaya kami dapat menarik lebih banyak lagi Formula 1 fans untuk membeli tiket dan menghadiri perlumbaan ini lah. Tampaknya Pulau Pinang antara destinasi promosi untuk menggalakkan peminat Formula 1 dari utara Thailand hadir menyaksikan perlumbaan itu nanti. Skuad bola sepak kebangsaan menentang Qatar Ahad ini untuk memulakan misi kelayakan Piala Dunia 2002. Bagi timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah, masih ada nada terkilan dengan penyingkiran 3 pemain negara akibat masalah disiplin baru-baru ini. Tegas beliau, FAM akan mengkaji latar belakang setiap pemain sebelum mereka diserap dalam pasukan kebangsaan bagi mengelak kejadian serupa. Menurut Tengku Abdullah, FAM tidak pernah mengongkong pemain. Tetapi pemain seharusnya memahami kehendak, tanggungjawab dan disiplin sebagai pemain bola sepak profesional menjelang setiap pertandingan. Mungkin kita FAM akan mengkaji secara mana kita harus buat satu panduan yang mana kalau boleh pemain-pemain ini dapat menghayati dengan sebenarnya tentang pentingnya disiplin yang ketat perlu dihayati oleh pemain. Pemain ini apabila menjalani latihan sewaktu pertandingan-pertandingan yang besar. Beliau yang melahirkan kekecewaan berhubung kejadian itu meminta setiap pemain lain mengambil iktibar apa yang berlaku. Ini kerana setiap pemain yang menyarung jersey kebangsaan adalah harapan negara dan peminat bola sepak tanah air. Katanya penyingkiran Azmin Azram Abdul Aziz, Kamaruzaman Hassan dan Khalid Jamlus menjejaskan pasukan kebangsaan dalam memulakan kempen pusingan kelayakan Piala Dunia. Menurutnya, hukuman ke atas 3 pemain terbabit akan ditentukan Jawatankuasa Disiplin FAM dalam masa terdekat ini. Kejohanan dalam Dewan Dunia pada 9 hingga 11 Mac ini adalah pentas terbaik buat Watson Nyambek membuktikan keupayaan sebelum menghadapi Sukan C September nanti. Bagaimanapun, Watson terpaksa bekerja keras kerana masa yang dihadapi bagi mempersiapkan diri untuk kejohanan yang diadakan di Lisbon itu amat singkat. Watson mula menjalani latihan di bawah jurulatih Mumtaz Jaafar untuk kejohanan dalam Dewan Dunia sejak Januari lalu. Ini kerana sebelum ini masih belum ada kata pasti siapakah yang akan mewakili negara pada kejohanan itu. Sehinggalah 24 Februari lalu apabila Watson berjaya melepasi ujian kelayakan di Bukit Jalil. Preparation untuk 2 bulan ini dalam bulan conditioning ini memang agak sukar. Tetapi dalam latihan kita ada satu ujian hari itu. Dalam ujian tu, sebelum ujian tu masa dia lari training, saya dah ada confident lah yang dia ni boleh buat. Kejohanan di Lisbon nanti adalah pengalaman ketiga Watson selepas kejohanan di Paris pada 1997 dan Jepun 2 tahun lalu. Catatan terbaik Watson pada kejohanan 60 meter itu ialah 6.66 saat sewaktu di Jepun. Rekod kejohanan setakat ini dipegang Terence Terrell dari Amerika Syarikat dengan catatan 6.45 saat. Bagaimanapun, Mumtaz berpuas hati disiplin Watson sepanjang latihan. Dalam latihan ini, Watson lebih menumpukan pada pecutan selain aspek lain. Namun, dia mengakui masih kurang dalam aspek mental. Sejak kebelakangan ini, mental belum prepare lagi lah. Jadi, saya cuba pakai pengalaman yang lama untuk mengatasi masalah ini lah. Selain itu, Watson terpaksa mengurangkan berat badannya yang dikatakan semakin meningkat. Justru jurulatihnya Mumtaz Jaafar cuba memberi tumpuan lebih masalah itu. Watson akan berangkat ke Lisbon Selasa ini. Sekian buat waktu ini. Kembali bersama Suhaimi dan Yusanani untuk perkembangan lanjut luar negara. Salam hormat, majulah sukan untuk semua.
Tentera Nasional Indonesia TNI memberi amaran kepada pihak pembangkang supaya tidak mengambil kesempatan menjatuhkan Presiden Abdul Rahman Wahid ketika ketiadaannya di negara itu. Menurut Ketua Staf Jeneral Endriatono Sutarto, usaha cuba menggulingkan Presiden adalah satu tindakan yang tidak berperlembagaan. Sutarto berkata demikian selepas mengadakan mesyuarat tertutup dengan 55 pegawai TNI di Jakarta. Mesyuarat berkenaan bertujuan membincangkan pendirian TNI terhadap kemelut politik yang sedang berlaku di Republik itu. Menurut Sutarto, nasib dan masa depan Abdul Rahman terletak di tangan rakyat Indonesia. Namun, TNI akan memastikan perlembagaan terpelihara serta memantau sebarang gerakan untuk menggulingkan Presiden itu. Dalam pada itu, pasukan keselamatan meningkatkan kawalan di wilayah Sampit selepas Speaker Dewan Permesyuaratan Rakyat Akbar Tanjung mencadangkan pelarian Madura dihantar semula ke wilayah terbabit selepas keamanan dipulihkan. Abdul Rahman yang dalam lawatan ke Asia Barat menyokong saranan itu sambil menyatakan tidak ada sesiapa di Indonesia berhak menganggap sesebuah wilayah itu kepunyaan mereka. Sementara itu, Naib Presiden Megawati Soekarno Puteri yang membuat lawatan ke Sampit mengumumkan tidak akan mengisytiharkan darurat di Kalimantan kerana keadaan kini terkawal. Kira-kira 22,000 pelarian Madura meninggalkan Kalimantan sejak pribumi Dayak mengganas di Sampit 18 Februari lalu. Perkembangan politik di Fiji, dua bekas Perdana Menterinya Siti Veni Rabuka dan Mahendra Chaudhry sudah mula membayangkan untuk kembali semula berkuasa selepas kerajaan sementaranya diisytihar tidak sah oleh kerajaan. Setakat ini keadaan di negara selatan Pasifik itu tenang. Presiden Ratu Josefa Iloilo berkata Majlis Ketua-Ketua Agung GCC akan bersidang Khamis depan bagi membincangkan usul mengadakan pilihan raya. Menurut Iloilo, GCC akan mengadakan mesyuarat sebagai mematuhi keputusan mahkamah yang mengarahkan pemerintahan demokrasi kembali diamalkan di Fiji. Mahkamah Rayuan juga semalam mahu Iloilo meletak jawatan menjelang 15 Mac ini. Sementara itu, bekas Perdana Menteri Fiji Siti Veni Rabuka berkata beliau bercadang untuk bertanding jika pilihan raya diadakan. I think the big winner is Fiji because we have demonstrated that we went right down into the pit of anarchy and we have come out. We've allowed the court to sit undisturbed and the court has been able to arrive at their own conclusion. Dan bagi bekas Perdana Menteri Mahendra Chaudhry, beliau berikrar tidak akan berkongsi kuasa dengan mana-mana ahli politik yang terbabit dalam rampasan kuasa. Well, I will be a realist. Yes, there would be elements in our society who would not be happy with the court's judgment and who would probably engage in tactics or antics to try and frustrate Fiji getting back to democratic rule as soon as possible. Walaupun keadaan kini tenang, rata-rata peniaga India bimbang penduduk pribumi akan datang menyerang mereka seperti yang berlaku sebelum ini. 44% daripada penduduk Fiji adalah berketurunan India. Presiden Amerika Syarikat George W. Bush mengisytiharkan Washington sebagai kawasan bencana selepas dilanda gempa bumi paling buruk semalam. Kegiatan harian di kawasan terbabit terjejas teruk, terutama di lapangan terbang Seattle-Tacoma. Keadaan menjadi kelam kabut kerana banyak penerbangan dibatalkan atau ditangguhkan. Serentak dengan itu juga, Bush mengarahkan Agensi Pengurusan Kecemasan Persekutuan FEMA menghantar bantuan segera kepada mangsa gempa. Kerugian dianggarkan mencecah $2 bilion Amerika. Selain menara kawalan, gempa berukuran 6.8 pada skala Richter semalam turut merosakkan beberapa landasan kapal terbang. Gegaran kuat juga menjejaskan lebuh raya dan jambatan. Gubernur Washington, Gary Luck berkata kerosakan itu mungkin mengambil berminggu-minggu untuk dibaiki. Luck ketika ditemu ramah stesen televisyen tempatan berulang kali menyatakan rakyat Amerika bernasib baik kerana tiada yang mati akibat gempa bumi. Kebanyakan sekolah dan jalan raya masih ditutup bagi membolehkan kerja-kerja pembersihan dilakukan. Sumber di Seattle berkata 25 mangsa masih dirawat di hospital tempatan. 4 daripadanya dilaporkan parah. Dulux Roof Shield menjadikan bumbung lama kelihatan baru dan tahan kulat. Sentiasa gunakannya dengan Roof Shield Primer.
Esok cuti hujung minggu, luangkan masa anda untuk melancong ke tempat-tempat menarik di negara kita bersama keluarga atau teman-teman. Selamat cuti-cuti Malaysia dan salam hormat. Assalamualaikum.